Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian hari ini ialah kisah seram daripada pemandu-pemandu Grab. Bukan sahaja kisah ni saya ambil daripada pengalaman pemandu Grab di dalam negara kita, tetapi saya ambil juga pengalaman pemandu Grab dari luar negara. Ini adalah 5 kisah seram pemandu Grab. 5. Tempahan Grab di Jalan Angker. Ini ialah sebuah kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut tentang pengalaman seorang lelaki yang dikenali sebagai Ali, bukan nama sebenar. Biasalah, untuk pemandu Grab yang mahu mengaut keuntungan lebih, mereka selalunya akan bekerja lebih masa. Maksud lebih masa ni, mereka akan bekerja sehingga lewat malam. Bukan sahaja pada waktu malam, kadar tambang adalah lebih tinggi, malah banyak juga insentif yang akan diberikan. Dipendekkan cerita, Ali mendapat satu tempahan Grab dari seorang pengguna yang ada dinyatakan hanyalah lokasi. Pada asalnya, tiada apa yang pelik, cuma lokasi tempat penumpang ini minta diambil tidak pernah dikunjungi oleh Ali. Kalau ditolak tempahan tadi, rating Grab Ali akan jatuh. Mahu ataupun tidak, ditekan sahaja butang terima dan Ali pun meneruskan perjalanan ke sana. Hanya bergantung dengan lokasi yang dipaparkan di aplikasi Waze. Ali kemudian sampai ke sebuah jalan yang gelap. Kanan kiri dipenuhi oleh semak samun dan beberapa kali kenderaannya bertembung dengan rumah lama dan usang di pinggir jalan, menunjukkan yang itu bukanlah jalan yang selalu dilalui oleh mana-mana kenderaan. Bak kata pepatah, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pengkal lengan. Ali tekad meneruskan perjalanan menuju ke lokasi yang diberikan. Ketika di dalam perjalanan inilah dia mula diganggu. Dia terdengar seperti bunyi beberapa orang gadis berbual di kerusi belakang kenderaannya. Lenggok ucapan mereka seperti orang dulu-dulu. Semestinya itu bukan bunyi dari radio, yang pasti itu bukanlah orang. Maka berkumat kamitlah mulut Ali membaca surah yang dia ingat. Tidak beberapa lama kemudian, suara-suara perempuan tadi bertukar menjadi suara perempuan mengilai. Ali segera membatalkan niat untuk mengambil penumpang tadi dan memecut mencari jalan keluar dari situ. Sehinggalah dia tiba di kawasan jalan yang terang benderang. Suara tersebut hilang. Keesokan harinya, Ali menceritakan pengalamannya ini kepada rakan yang lain. Rupa-rupanya, jalan tersebut memang hotspot ataupun kawasan panas, tempat kakak Ponti. Orang kata di situ ialah R&R makhluk-makhluk ini. 4. Tempahan Grab di rumah kosong. Sudah menjadi budaya untuk pemandu-pemandu Grab menyertai grup WhatsApp. Ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Kalau ada kereta rosak, ada yang datang menolong. Kalau jalan sesak, ada yang memberikan maklumat ataupun berkongsi maklumat terbaru dari Grab. Ini adalah kisah yang dikongsikan di sebuah grup WhatsApp yang diceritakan semula oleh seorang pemandu Grab dikenali sebagai Syikin Hasan yang kemudian dikongsikan semula di utusan. Katanya, ada seorang rakan mereka yang dikenali sebagai Mamat menghantar pesanan di grup WhatsApp sekitar solat maghrib. Katanya, dia menerima tempahan di sebuah kawasan rumah teres. Tapi pelik, bila dia sampai ke depan rumah tu gelap gelita. Keadaan pun nampak usang dan nampak seperti rumah yang tidak berpenghuni. Mamat tetap menunggu penumpang untuk keluar. Tunggu punya tunggu, tiada siapa yang keluar. Rakan Grab yang lain menyuruh Mamat untuk menghubungi customer service Grab. Tapi pelik, bila dia dimaklumkan, mana ada pesanan yang diterima selain dia diarahkan untuk beredar dari situ. Pada malam tu, Mamat tidak dapat dihubungi. Telefon dia dimatikan dan pesanan WhatsApp tidak sampai. Rupa-rupanya, pada malam tu, selepas mengalami peristiwa misteri tersebut, Mamat segera mematikan telefon dan pulang ke rumah. Malam tu juga, dia demam panas sehingga beberapa hari. Adakah memang benar ada seseorang yang menempa Grab di dalam rumah tersebut ataupun ia hanya muncul di pandangan mata Mamat sahaja? 3. Wang kertas menjadi daun kering. Ini ialah kejadian yang berlaku di kawasan berhampiran Gunung Rapat menuju ke Jalan Hoover di Ipoh, Perak. Dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Farah di Twitter dan ia dikongsikan semula di Mstar. Cerita Farah, suaminya bernama Z
memang berkali-kali pernah mengalami kisah seram ketika membawa Grab. Antaranya, dia pernah melihat lelaki yang menunggang motor tapi tidak mempunyai muka. Dia pernah juga membawa seorang nenek tua yang hilang bila sampai ke kawasan kuburan. Tapi yang paling menyeramkan bila dia menerima wang ringgit yang bertukar menjadi daun kering. Ada satu malam, Z mendapat permintaan dari seorang wanita. Wanita ni agak sedikit ganjil bila dia suka untuk gelak. Kereta langgar lubang pun dia gelak. Mengikut gaya pertuturannya, wanita ini bercakap seperti orang Indonesia. Pukul 7.10 malam, tibalah mereka ke destinasi. Z memaklumkan kepada wanita ini yang tambang ialah sebanyak RM8. Wanita tersebut kemudian menghulurkan apa yang dilihat oleh Z sebagai wang kertas RM1. Wanita itu pun turun dan Z pun berlalu pergi. Tidak sehingga Z memeriksa dompet dia perasan ada 8 keping daun kering. Pelik dan hairan, dia segera memaklumkan ini kepada isterinya Farah. Ada yang percaya itu adalah makhluk halus. Ada yang percaya Z telah pun dipukau di mana matanya melihat daun kering itu sebagai wang ringgit. 2. Gara-gara wanita cantik terpaksa tidur di hutan. Ini ialah kejadian yang berlaku di Nusa Dua, Bali, Indonesia, melibatkan seorang pemandu Grab bernama Irwan Prapto. Kisah yang pada asalnya dikongsikan di Facebook ini menjadi sangat tular sehingga ia dilaporkan di akhbar tempatan Bali. Kisahnya bermula bila Irwan mendapat tempahan Grab sekitar pukul 2 pagi. Mengikut laluan yang diberikan, dia menjemput seorang wanita cantik yang berbaju merah. Mereka pun menuju ke destinasi. Di dalam perjalanan, wanita tersebut diam, hanya menjawab kalau ditanya arah. 20 minit memandu, akhirnya mereka sampai ke destinasi dan wanita tersebut pun turun. Apa yang pelik, di dalam perjalanan pulang, Irwan perasan jalan yang dilaluinya ini nampak berbeza dari tadi. Tadi, dia perasan di sepanjang jalan adalah kawasan perumahan. Tapi, kali ini ia dipenuhi oleh hutan. Malah, Irwan tidak menemui jalan keluar dari situ dan terpaksa berpatah balik ke rumah wanita tadi untuk bertanya arah. Apa yang lebih pelik, bila dia kembali ke tempat dia menghantar wanita tu tadi, tiada rumah yang ada di situ. Yang ada hanyalah kawasan hutan dan belukar. Disebabkan terlalu penat dan keadaan pun sudah lewat, Irwan memutuskan untuk tidur sehingga waktu subuh. Dia terbangun pukul 4 pagi. Itu pun sebab dia terdengar seorang lelaki tua bersama seorang cucunya berjalan menuju ke arah mengikuti sebuah jalan. Irwan segera menghidupkan kenderaan untuk mengejar si tua tersebut, tetapi dia tidak ditemui. Namun begitu, jalan yang diikutnya tadi adalah jalan untuk keluar dari situ. Mungkinkah kehadiran lelaki tua itu mahu membantu Irwan untuk keluar? Itulah kisah Irwan Prapto. 1. Tuah menumpangkan nenek tua. Ini pula ialah kisah yang berlaku di Sabah. Diceritakan oleh seorang lelaki bernama Juanis dan dikongsikan semula oleh laman Facebook Cerita Rakyat Sabah. Bukanlah sebuah kisah seram, tapi ini adalah sebuah kisah mistik yang menarik. Juanis menceritakan yang ada satu ketika dia melalui kawasan Kota Belud mahu menuju ke Kota Kinabalu. Semasa dia sampai ke sekitar kawasan Tuaran, dia melihat seorang wanita tua bongkok yang menjinjing plastik, kelihatan agak berat. Dia segera berhenti dan menawarkan untuk menghantar wanita tua tadi. Niat asal Juanis hanyalah membantu tanpa mengharapkan sebarang bayaran. Maka beredarlah mereka dari situ. Wanita tadi minta diberhentikan di sebuah kawasan di pinggir jalan. Bila mendapat isyarat dari wanita tua tadi, Juanis memberhentikan kereta dan segera turun untuk membuka pintu penumpang belakang dengan niat membantu wanita tu keluar. Tapi pelik, bila sebaik sahaja dia membuka pintu, tiada sesiapa di situ. Yang ada kelihatan hanyalah beberapa keping daun kering. Juanis merasa hairan sebab mana mungkin wanita tua tadi boleh keluar dan berjalan selaju itu. Juanis pun meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu. Sebelum tu, dia singgah di tempat mencuci kereta dan minum di sebuah warung. Setelah siap dicuci, Juanis mahu membayar tukang cuci. Tapi pelik, bila dia diberitahu ada seseorang yang telah pun membayar. Merasa bertuah,
Juanis pun segera kembali ke warung untuk membayar makanannya. Sekali lagi, dia dimaklumkan yang makanannya sudah dibayar. Walaupun hairan, tetapi Juanis merasa bertuah. Adakah ini disebabkan oleh wanita tadi ataupun ini angkara budi baik dibalas baik? Itulah pengalaman Juanis, seorang pemandu Grab dari Sabah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Mungkin anda ada kisah anda sendiri. Tinggalkan juga kisah anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi kisah-kisah menyeramkan seperti ini di Kupi-Kupi Go pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, pastikan like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.